Susu ibu drop. Bagaimana ibu dapat menjayakan penyusuan susu ibu secara eksklusif? Ramai ibu-ibu yang bayinya berusia di bawah 6 bulan mengadu susu ibu sudah drop. Tapi sebelum tu, jom kita pastikan adakah benar susu ibu memang drop. Kebanyakan ibu-ibu yang baru saja melahirkan bayi selalu ada salah tanggap ini bila melihat kuantiti susu perahan yang sedikit dan terus membuat andaian susu ibu drop. Untuk pengetahuan semua ibu yang baru saja melahirkan bayi, pada peringkat awal kelahiran, kuantiti susu yang dihasilkan memang sedikit seiring dengan saiz perut bayi yang masih lagi kecil. Tapi ibu-ibu tidak perlu risau kerana kuantiti susu ini akan mula bertambah seiring dengan pertambahan usia bayi dan bergantung juga kepada kekerapan ibu menyusukan bayi ketika di rumah. Namun tidak dapat dinafikan ada beberapa faktor yang menyumbang kepada masalah kemeruduman susu ibu. Yang pertama, ibu-ibu yang jarang menyusukan bayinya ketika di rumah akan mula sedar yang susu ibu sudah drop. Yang kedua, ibu telah menggantikan pemberian susu ibu dengan susu formula. Dan yang ketiga, ibu-ibu yang telah kembali bekerja tetapi tidak menjaga jadual perahan di tempat kerja. Sekiranya perkara ini berlaku, bagaimana ibu dapat meningkatkan semula penghasilan susu dan menjayakan penyusuan susu ibu secara eksklusif? Yang pertama, ibu-ibu yang tiada masalah untuk menyusukan bayi secara terus, kerapkan penyusuan bayi ketika di rumah. Yang kedua, ibu-ibu yang sudah kembali bekerja, pastikan menjaga jadual perahan dan elakkan payudara penuh untuk satu jangka masa yang lama. Jika ibu-ibu kerap membiarkan payudara penuh ketika di tempat kerja tanpa melakukan sebarang sesi perahan, hormon feedback inhibitor lactation akan meningkat dan menyebabkan penghasilan susu mula berkurangan. Yang ketiga, pastikan ibu-ibu cuba mengelakkan diri daripada berada dalam keadaan yang terlalu stres. Stres dapat menyebabkan penghasilan susu ibu juga mula berkurang. Yang keempat, ibu-ibu juga boleh melakukan power pumping jika perlu. Power pumping bukanlah untuk ibu-ibu yang baru melahirkan bayi atau ibu-ibu yang tiada masalah penghasilan susu. Power pumping disarankan untuk dilakukan oleh ibu-ibu yang benar-benar mengalami masalah kemeruduman susu dan telah mendapat nasihat daripada kaunselor penyusuan. Dan yang kelima, ibu-ibu boleh mengambil makanan penggalak susu yang bersifat semula jadi. Namun apa yang penting adalah ibu-ibu perlulah menjaga demand dan supply. Demand adalah permintaan terhadap penghasilan susu, manakala supply adalah pengeluaran kepada susu yang telah dihasilkan. Jika ibu-ibu menjaga demand dan supply dengan menjaga jadual perahan ketika di tempat kerja ataupun dengan kerapkan sesi penyusuan bersama dengan bayi ketika di rumah, insya-Allah demand dan supply akan sentiasa mencukupi dan ibu-ibu dapat menjayakan penyusuan susu ibu secara eksklusif.